Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelayar-pelayar semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Hari ini muka saya sembab sikit sebab terpaksa bangun awal pagi. Macam mana calon yang bertanding di sini pun dia bangun pukul 5 pagi. Dah tak tidur dah berapa hari sejak 25 bulan saya. Musim-musim pemilihan ini saya tidak mengejar undi, saya cuma mengejar calon. Bukan apa saudara, sebab saya dah janji dengan anda pelayar, saya akan bertemu dengan setiap calon kalau boleh, supaya mereka meletakkan ataupun mengukirkan janji mereka kalau mereka menang sebagai rakyat, apa mereka lakukan. Sebab kita dah letih lah mempunyai pemimpin yang cak ayam. Saya katakan pemimpin cak ayam sebelum bertanding bagai nak gak berjanji ya, saudara Syed Sulaiman, saudara Cik Ming, saudara menuju alam akhirat. Sebanyak tu kita doakan dia orang menuju alam akhirat lah. Membohong aja. Jadi sebab itu saya bertemu dengan calon-calon, sebab kali ini apa yang dipilih oleh Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi adalah calon-calon yang mempunyai jiwa perjuangan untuk rakyat. Jadi mereka ini selalunya saya suka sebab datang daripada kilang pemuda. Saya katakan mereka datang produk, sebab waktu mereka menjadi ketua pergerakan pemuda, mereka disemai dengan kepentingan menjaga rakyat. Tapi masalah kita kadang-kadang tu saya melihat ada juga terutama daripada Mangkang, janji seribu mimpi. Dan saya hari ini saudara berada di kawasan yang cukup kritikal. Namanya cantik saudara, namanya lah Iskandar Puteri. Punyalah cantik namanya. Tapi dipimpin oleh Lim Kit Siang. Pilihan yang lalu. Lim Kit Siang mendapat undi sebanyak 80,726 saudara. Bukan sikit-sikit anak. Di sinilah saya katakan apabila diletakkan kepimpinan ataupun politik yang berbau cawanis, maka akhirnya kadang-kadang mereka memilih bukan kerana kepimpinan, mereka memilih kerana ikut perasaan dan ikut apa yang didogmakan oleh penyebar fitnah. Sila calon nak makan pun tak apa. Kita hari ini santai. Saya bersimpati dengan calon ini sebab beliau terpaksa turun ke gelanggang. Rupanya tak minum pagi lagi saya. Sebab pagi-pagi lagi beliau terpaksa pergi tengok macam mana undi awal. Hari ini Johor memulakan. Hari ini adalah hari pertama warga Johor, bangsa Johor mengadakan undi awal. Undi awal tu maksudnya mereka yang berkhidmat dalam pasukan polis, pasukan tentera dan sebagainya. Jadi pengundian besok tinggal lagi 4 hari and ada 4 days to go. Saudara Sani Subong, saudara Rokiah, Mak Saad, saudara dari Segamat. Terima kasih. Saudara Alias daripada Pesara Tentera ya. Saudara Sushi Ismail, Rozaini, ini daripada Bukit Batu. Saya dah pergi Bukit Batu tu hari. Saya nampak bagaimana rakyat tertipu dan terperdaya dalam pilihan raya yang lalu. Dimana akhirnya kawasan itu masih lagi tak ada pembangunan. Rakyat disisihkan daripada arus perjuangan mereka untuk terus meneruskan kehidupan. Baik saudara. Kalau beletir ni panjang saudara, pukul 3 pagi lagi tak siap lagi. Saudara akan dapat lihat malam nanti jam 9.30 malam seperti biasa. Saya akan bersiaran membuatkan round-up. Dan hari ini saya berterima kasih kerana calon ini mendapat meluangkan masa untuk anda. Saya ingin memperkenalkan anda, orangnya taklah handsome sangat tapi bolehlah. Orangnya bagi saya suka beliau kerana beliau lahir daripada kilang pemuda sebagaimana saya katakan tadi. Iaitu saudara tidak lain dan tak bukan calon N49, iaitu Kota Iskandar. Dia bahagian Kota Puteri parlimennya, tapi di sini Kota Iskandar. Kota Iskandar ini kawasan ini ambil sempena nama Duli Yang Maha Mulia Sultan almarhum tuanku yang dahulu. Ini pasang baru saya. Calonnya adalah saudara Haji Pandak Ahmad, wakili Barisan Nasional yang akan menentang calon daripada Amanah Zulkifli Ahmad. Ya saudara. Begitu juga dengan saudara Samsudin Ismail daripada Parti Nasional. Ada juga Dr. Zaini Abu Bakar daripada Parti Pejuang. Ini adalah calon-calon. Berapa lagi calonnya lagi? Seorang lagi siapa dia? PSM. Cik Ara daripada PSM. Parti Sosialis Malaysia. Ada juga. Parti Sosialis ni mana-mana pun mereka nak bertanding. Biarkanlah, negara ini negara demokrasi. Saudara. Baik. Saya terus kenalkan anda kepada calon kita, saudara Haji Pandak. Apa khabar saudara? Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pegang mic. Supaya dapat kuat. Salam sejahtera kepada pelayar yang melihat ataupun dalam FB online ini. Ya. Nama saya Pandak Ahmad.
saya berasal daripada kampus Melayu dan saya dipilih oleh Ketua Pimpinan Barisan Nasional untuk mewakili BN N49 Don Ketua Iskandar. Alhamdulillah sudah masuk hari ke-8 kita berkempen ini ke seluruh pelosok, yang mana Don Ketua Iskandar ni kita mempunyai ramai pengundi di sini, lebih daripada 116,000 orang voters atau pengundi yang akan mengundi pada 12 bulan Malaysia, yang mana dari segi komposisi kaumnya 56,000 lebih Melayu, 40 Cina dan 16,000 India. Yang lain tu adalah 1,000 lebih lah. Jadi tentu kita membawa misi daripada Barisan Nasional itu untuk membela rakyat. Dan sudah tentu saya seperti dinyatakan oleh sebentar tadi, daripada usia muda lagi saya dah mengabdi diri kepada masyarakat. Kerana saya dah menjadi ketua kampung dalam usia muda, Kampung Singa Melayu, tempat saya dilahirkan. Itu nama saya Pandak. Mungkin agak unik nama ni, ada orang cakap saya orang Perak, tapi saya 01. Kebetulan pun undi pun 01. Dari segi kertas undi nanti. Jadi bangsa Johor memang. Tadi saya nyatakan saya dah jadi ketua kampung Datuk 30 tahun. Daripada tahun 1989 hingga 2018 yang lalu, masa kita kalah. Dan saya pernah jadi ahli majlis Bandari Iskandar Puteri sampai sekarang, dan kita dah jawatan dan saya bertanding, dan masa majlis perbandaran lagi. Dan kalau jawatan yang dalam parti tu, saya pernah memegang jawatan ketua penjaungan dari bawah lagi, ketua pemuda bahagian, timbalan ketua bahagian, dan jawatan tertinggi di peringkat negeri adalah sebagai susu kerja Gubernur Gubernur Negeri Johor. Dan tentu saya mempunyai banyak pengalaman dan pendekatan yang saya buat ni kerana bila saya berada dalam kerajaan dalam pejabat daerah, dan tentu kita bertemu dengan masalah-masalah di peringkat dalaman, di peringkat setempat. Dan saya dah bekerja ni dah ada pengalaman berurusan dengan pihak kerajaan tertentu. Katalah Datuk kalau orang nak ada berlaku musibah ataupun berlaku banjir macam semalam di Kota Iskandar, kita lah orang yang pertama dihubungi oleh rakyat, pengundi-pengundi. Jadi kita DN lah juga yang orang pertama turun ke membantu mereka dari segi dalam kesusahan. Begitu juga masa kita COVID yang lepas, kita tak henti-henti menghantar bakul makanan, buat sanitizer, vaksinasi kepada rakyat dan sebagainya. Dan pengalaman inilah saya rasa yang paling saya curah untuk khidmat kepada Don Kota Iskandar ni. Hubungan baik saya dengan pihak kerajaan negeri macam yang memuat Datuk Menteri Besar. Tentu saya selesai kerjanya, itu masalah yang ada setempat ni boleh direct terus kepada dia. Dan hubungan saya di peringkat kerajaan pusat, termasuklah Perdana Menteri itu sendiri, dengan Presiden Parti, menteri-menteri yang ada zaman Datuk Patah lagi ni. Tak ada masalah. Tadi saya menghubungi Tan Sri Anwar Musa, Datuk Seri Rizal, Datuk KJ, YB KJ dan menteri-menteri yang ada kaitan dengan pembangunan ataupun yang boleh membantu masyarakat ataupun di peringkat negeri Johor. Jadi bagi saya bukannya perkara baru kita mendekati rakyat di kawasan Kota Iskandar ni, dah sinonim dengan diri saya, macam darah daging saya untuk menolong masyarakat di Kota Iskandar. Jarang kita tak tunai program melayan permintaan-permintaan ataupun permohonan daripada rakyat ataupun pengundi-pengundi di kawasan Kota Iskandar ini. Jadi dalam masa yang dekat ini kita memang kena giatkan lagi kempen-kempen ini ke seluruh lapisan masyarakat. BN ni bukan dia nak bela pada orang Melayu saja. BN ni kena bela orang kaum Cina, kaum India, kaum-kaum yang ada di dalam kawasan Kota Iskandar ni. Termasuklah orang asli tu. Di Kota Iskandar pun ada perkampungan lebih 1,000 orang di sini. Semalam kita dah ziarah kasih. Jadi mereka-mereka kaum-kaum yang ada ni tidak kita pinggirkan. Itulah kelebihan Barisan Nasional di peringkat negeri Johor ataupun di peringkat Malaysia itu sendiri. Ya saudara, itu latar belakang sedikit. Sebenarnya terima kasih Saudara Syahami Abdullah. Katanya dia kenal dengan Pak Pandak ni sejak tahun 2000 lagi katanya. Dan mudah-mudahan menjadi pengundi begini. Saudara Kuduk Yusof dia bertanya apakah nama Pandak Tuan Perak, beliau dah jelaskan. Memanglah
teman orang Perak, yup. Kalau orang Panjangan teman-teman kata teman orang Perak, tapi di Johor ni nama teman dulu. Satu benda yang agak istimewa calon ini, beliau memang benar-benar anak tempatan, anak kampung dan dilahirkan di perkampungan nelayan. Dan beliau faham tentang hati nurani rakyat. Beliau faham tentang kehidupan rakyat yang sentiasa terkepung dan terkurung dalam kehidupan kesukaran. Bapa ada lagi ya? Ada. 95 tahun. Bapa beliau berapa? 95 tahun. Usia 55 tahun saudara. Berusia 50 tahun tapi masih lagi tegar dalam perjuangannya dan bapanya adalah seorang perahikan. Saudara, kalau kita nak melihat pejuang, saya selalu katakan kalau nak tengok buah kelapa, pokok kelapa lah yang melahirkan buah kelapa. Pokok kelapa tak keluar buah rambutan. Pokok kelapa tak keluar buah durian. Jadi Saudara Pandak ini anak kampung, anak desa. Sekarang ni dah bertukar menjadi kota raya, kota puteri. Tapi bagaimanapun jiwanya adalah jiwa perjuangan. Cuma saya nak bertanya dengan Saudara Pandak ni, apa sebenar-benarnya perjuangan sekarang ni, sebab kota ini, kawasan ini sudah jadi kota raya tapi masih ada lagi nelayan. Berapa ramai nelayan dekat sini? Kita pun nak tahu juga apakah saudara akan membawa permasalahan nelayan Johor khususnya di Dewan Undangan Negeri seandainya saudara dipilih sebagai calon ataupun jadi wakil rakyat. Apakah anda bercita-cita nak jadi wakil rakyat Kayangan? Wakil Kayangan ni menimba harta kekayaan sebagai setengah pihak. Saya tak nak tuduh sesiapa, ya. Tapi apakah anda akan meneruskan legasi perjuangan rakyat? Terima kasih kepada para player-player yang mengikuti perkembangan ini. Dari segi perjuangan, saya lagi muda lagi. Saya begitu sensitif dalam pergerakan pemuda bila negara kita diceroboh kedaulatan. Sebagai contoh, dulu pernah di kawasan Gelang Patah dulu, kawasan pesisir Gelang Patah ni, jet pejuang Singapura begitu rendah penerbangannya sampai percobaan. Jadi kita ketika itu pergerakan pemuda Gelang Patah bersama pemuda Malaysia ketika itu membantah secara keras. Akhirnya kerajaan berunding dengan kerajaan Singapura. Alhamdulillah ketika ini ruang udara kita tak ceroboh lagi. Begitu juga dari segi aktivis. Saya salah seorang aktivis masyarakat dengan masyarakat. Kalau ada pencemaran ruang air, pencerobohan dan sebagainya, saya akan bersama pergerakan pemuda ketika itu untuk membantah, untuk tunjukkan bahawa kedaulatan negara ni amat penting. Ya. Begitu juga isu agama. Pernah sekali satu kumpulan nak mengkristiankan Negeri Johor sebagai pusat Kristian. Jadi kita lah yang menentang sekerasnya kerana agama Islam dalam perlembagaan adalah agama rasmi kita. Ya. Begitu juga ketika DFP memerintah awal-awal lagi di Skudai, esko-nya, kajian tempatan, menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa utama persuratan. Ini pun lari daripada perlembagaan negara kita yang mana bahasa rasmi kita bahasa Melayu, bahasa Malaysia, dan kita tak halang pun guna bahasa-bahasa lain. Tapi bila prioriti itu bahasa kebangsaan, itu dari segi perjuangan bangsa. Dari segi perjuangan masyarakat nelayan ni, di sini ada lebih hampir 2,000 nelayan. Ramai. Daripada kampung Sungai Melayu, kampung saya sendiri, kampung tradisional nelayan, sampai ke tepi Guntur, Pendas, Laut, sampai ke Tanjung Kupang, pergi kampung Kuk, Tiram Duku, kampung Wawasan, kampung tempat yang Datuk Rasululah pergi, Kampung Baru, Wawasan, orang asli Sempang Arang dan ke Tiram Duku itu sendiri. Jadi sudah tentu saya sebagai anak nelayan, saya menginsafi, saya faham kehendak pertolongan kepada nelayan ni bersusah. Dan saya sendiri masa sekolah Inggeris College tu, saya bersekolah di Inggeris College, Maktab Sultan Bakar, pun naik bot. Jadi saya tahu macam mana susahnya bangun pagi, tak ada elektrik ketika itu, kita perjuangkan dapat elektrik, tak ada air di kampung, kita perjuangkan dapat air, dan seterusnya kawasan Stenggan masa itu kita perjuangkan dapat tol, dapat grant. Akhirnya masyarakat di Kota Iskandar, dalam Kota Iskandar dah kuranglah Stenggan yang ada. Untuk makluman, di Kota Iskandar ni dia ada 3 kategori. Satu, luar bandar. Luar bandar maksudnya kampung tradisional yang cakap tadi, kampung nelayan. Kedua, pinggiran bandar. Jadi Pekan Gelang Patah, di sekitar-sekitar di kampung laut, dan bandar. Bandar ni salah satu di Forest City, di Sunway, Medini, Puteri Harbour,
di Taman Universiti Pelayan Perdana itu di kawasan bandar. Jadi kategori ini kita dah menyelami apa hasrat orang luar bandar. Itu prasarana di sekolah-sekolah kebangsaan pun masih memerlukan prasarana yang lengkap. Saya mengisapi masa saya sekolah di sekolah dulu tu, saya di kampung tak ada lab. Tapi di sekolah bandar ada lama, ada apa. Jadi macam kejutan budaya pada kita. Walaupun kita dipilih sebagai pelajar terbaik ketika itu. Jadi rasa rendah diri tetap ada. Jadi saya nak menanamkan bahawa masyarakat luar bandar jangan rasa rendah diri. Mana kita boleh bersaing untuk maju ke hadapan dengan orang-orang yang ada dalam bandar dalam Kota Iskandar. Jadi saya akan perjuangkan itu. Yang pertama sekali, mereka ni dari segi jalur lebar ni, penggunaan internet begitu kurang sekali. Sekolah pun bukan masalah. Kita tak standing dengan orang taman universiti ataupun di Puteri Harbour. Internetnya kuat. Dan saya minta nanti KKM, hasil Menteri Penerangan kita turun bantu kita supaya anak-anak di bandar ni dapat pembelaan dari segi pembelajaran. Sebab kita nak didikkan orang kampung ni mesti ada pendidikan. Baru mereka boleh memajukan masyarakat dan keluarga itu sendiri. Kemudian dari segi peluang-peluang perniagaan ni di pinggiran bandar, ramai peniaga-peniaga kecil kita, tapi ruang perniagaan agak terbatas dan tidak tersusun. Jadi kita dalam dalam ikhtiar BN Kota Iskandar, salah satunya kita perbanyakkan pusat-pusat perniagaan untuk IPS orang yang pinggiran bandar. Dan pihak Majlis Bandaraya gagasannya tak ada masalah. Dan saya pun bekas ada majlis. Itu saya cakap hubungan rapat saya dengan pihak Pentadbiran Kerajaan pun boleh menguntungkan rakyat kalau memilih saya sebagai adun Kota Iskandar. Calon kita ni bukan kaleng-kaleng lah saya. Saya terima saudara Zaki Malut. Dia kata beliau merupakan anak lahir tepi Sungai Melayu. Kampung Sungai Melayu. Artinya mereka menonton ini adalah pengundi juga. Kenal dengan calon kita. Kerana saya tengok, saya bersetuju dengan pandangan saudara Ahmad. Beliau mengatakan bahawa calon ini tidak langsung menyatakan mencerca orang lain. Memang inilah amalan kita sebagaimana yang diminta oleh Datuk Seri Presiden. Kita tidak mencerca calon-calon lain. Kita cuma membawa arus pembangunan. Janji kita bukan bulan dan bintang, tapi adalah meneruskan perjuangan untuk rakyat demi rakyat. Lain tak ada saya. Itu yang janji. Sebab itu kita tak ada manifesto, janji 1000 mimpi, tak ada. Dan kita pula tidak mencerca orang itu, orang ini, perompak, penyamun, lanun dan sebagainya. Untuk apa kita mengata sama kita? Sebab selesai saja, usai pilihan raya nanti, kita mata berpandangan, budi kedapatan. Jadi kalau kita asyik melontarkan pelbagai kata-kata yang dianggap sebagai retorik palsu, akhirnya rakyat yang terpengaruh bukan kerana terpengaruh dengan pembangunan, mereka terpengaruh dengan caci hamon. Orang itu penyompak, orang ni penyamun, orang ni. Saya tengok tadi ada satu anak muda menggantungkan poster gambar kononnya poster boy, gambar Presiden UMNO. Ini curi duit dan sebagainya. Dan saya sebenarnya melihat benda ni. Soal mahkamah, biarlah mahkamah tentukan. Berapa kali saya dah kata, mahkamah adalah tempat untuk kita mencari keadilan. Dan Presiden UMNO dibawa ke mahkamah tidak lain tak bukan adalah kerana beliau nak mempertahankan UMNO. Yang tidak dibawa mata dia kerana permintaan Dr. Mahathir waktu itu. Ini cerita saya dah cakap berkali-kali, tapi orang buat tak faham. Ini sebab itu kita kata saya tak mau mencampuri urusan mahkamah. Bagaimanapun saya nak bertanya dengan calon ni kerana semalam saya pun dah bercakap Presiden pada ini PAS ni lebay-lebay ni kadang-kadang. Saya rasalah sebagai warga Johor, apakah anda tidak terasa hati apabila beliau mengatakan orang Johor ini tidak begitu peduli dengan, ataupun tidak begitu prihatin dengan konsep politik Islam. Saya tak tahulah sebab Johor ini rasanya bangsa Johor itu sensitif dengan Islam ini. Dan semalam pun Ketua Sekretariat, Ketua Penerangan Barisan Nasional dah menyatakan, Datuk Samsul Nasarah dia menjelaskan di Johor ini adalah negeri yang kedua, dan di negeri Johor ini juga mempunyai paling banyak masjid, 844 buah masjid berbanding dengan negeri-negeri lain. Jadi apakah saudara, saya bukan untuk mengata sebab cuma memperjelaskan apakah warga Johor ini tidak prihatin dan lestari politiknya seolah-olah ini membelakangkan Islam. Sila beri penjelasan. Sidang pelayar yang saya hormati sekalian, untuk makluman, negeri Johor ni kita ada kita mempunyai sultan yang begitu jiwa rakyat.
sudah tentu dia ketua agama di Peringkat Negeri. Rata-rata di sekolah Johor tak ada kecuali lah daripada kecil dia ada sekolah agama. Sekolah agama khas. Ini basic negeri Johor. Johor ikut style Johor. Johor mesti jaga jadi Johor. Jadi Johor ni dia menghormati semua agama yang di samping Islam, kita menghormati agama lain. Tetapi kita di Johor ni kita sudah tentu kerajaan Johor yang sebelum ni yang dipimpin oleh Barisan Nasional memang menyentikan tentang Islam. Dan di segi dalam komponen BN UMNO pun dilahir di istana. Sudah tentu bila istana ni ketua agamanya sultan. Jadi sudah tentu rakyat Johor ni tidak kecuali dari segi menaikkan syiar. Kita tak pernah merendah-rendahkan syiar Islam. Tu kita ada darjah khas. Kita utamakan bila ni ada YPJ, kita belajar di Jordan, ada anak Johor yang diberi keistimewaan untuk belajar agama di Jordan, Mesir dan sebagainya. Jadi tindakan daripada Presiden PAS itu amat mengecewakan orang Johor. Orang Johor kuat tentang agama dia. Tentang salah silah agama ni memang tinggi di Johor. Dan ramai ulama-ulama yang datang dari Johor. Tapi tidak menunggang agama. Tidak menunggang agama, tidak menunggang agama sebagai politik. Jadi saya harap kepala pelajar sembilan faham Johor ada style Johor, dan kita ni memang susunan keagamaan, kemasyarakatan, kebudayaan ni memang mengikut aturan dia. Mengikut salah silah yang betul. Dan kita amat bertuah bila Yang Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim dan ayandanya begitu kuat tentang mempertabatkan Islam tu di negara Johor ni. Jadi bukan isu lah ya. Saya tak ada isu tentang agama. Sebab kalau tengok beratus-beratus masjid, surau 844 buah masjid di Johor. Itu bukannya satu jumlah yang kecil. Kemudian sesuatu masjid nilainya bukan nilai ribu-ribu je, berjuta-juta tau. Itu menandakan kerajaan Johor tetap martabat Islam sebagai syiar resmi di negeri Johor ni. Saudara, inilah cara viewers Marhain. Saya ni menganggap saya ni sebagai bloggers Marhain. Kadang-kadang bertukar mic, tukar sana tukar sini. Kita bukan dari studio, dan saya pun tidak berhasrat untuk berjumpa dengan calon-calon kita di pejabat. Kerana kalau itu nampak bahawa ada scripting. Apa yang saya temu buat beliau dengan hari ini, inilah lahir daripada hatinya. Dan saya tidak pun ada pre-plan, tidak ada perancangan nak cakap itu, cakap ini. Itu ditunjuk-tunjuk, bukan. Live saya ini, setiap calon dia bercakap dari hatinya. Kadang-kadang saya perangkap mereka. Jangan risau saya. Tapi nampak-nampak gayanya, bila saya bertanya, mereka jelas dan close. Saudara ya. Cuma sekarang ni di Parlimen sedang bersidang hari ni. Hari ni hari Isnin ya. Parlimen mula bersidang. Saya mengharapkan agar ahli Parlimen dapat memperjuangkan masalah rakyat. Rakyat masih lagi terkesan, sebab itu mereka menuntut supaya pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpulan pekerja ini terlaksana. Bukan semua, tetapi orang yang berkelayakan. Artinya kalau dia simpan RM50,000, ada simpanan RM50,000, bagilah 10% RM5,000. Kalau dia RM100,000 ke atas, bagilah keluaran RM100,000. Bukan kerana itu mereka akan jadi miskin. Jadi apakah saudara juga bersetuju dengan pandangan yang disuarakan oleh Presiden UMNO, mantan Presiden UMNO dan Ketua Pergerakan Pemuda bahawa ini adalah perjuangan UMNO, tapi mereka melihat kerana ini UMNO yang menyuarakan, maka akhirnya mereka membantah. Dan semalam kita dengar ada juga ahli-ahli Parlimen yang tak bersetuju kononnya. Jadi pandangan saudara sebagai calon, silakan. Alhamdulillah, saya amat setuju dengan pandangan dan cadangan daripada Yang Berhormat Presiden dan Yang Berbahagia Ketua Pergerakan Pemuda Malaysia, termasuk Datuk Seri Najib ni, mantan Perdana Menteri yang sentiasa menyuarakan tentang isi hati rakyat supaya 10K ni, 10,000 ni KFC dikeluarkan. Ini bukan untuk kata memudaratkan untuk masa depan. Sebab dalam instan ni, dalam keadaan segera ni, walaupun 10,000 kata orang dalam zaman sekarang tak boleh buat ke mana, tapi amat tinggi bagi kita dalam keadaan kesusahan. Saya sebelum ni saya dilantik oleh Yang Amat Menteri Besar sebagai pengurusi dan khas DUN Kota Iskandar. Rata-rata saya pergi ke hawker ataupun kedai, masjid. Ini kebolan yang dibangkitkan oleh rakyat. Ini duit kami, kata dia. Kalau tak dapat pergi 10,000 pun, bagilah berapa yang mampu.
ribu ke, setidaknya mereka ni dapat menyambung kehidupan. Untuk makluman, saya pernah didatangi oleh kontraktor kelas F. Mereka ni dulu bila COVID tak dapat perniagaan, akhirnya minta bakul makanan ke kita. Dan dia menyodorkan kenapalah kerajaan tak luluskan 10K, 10,000 tu yang dituntut, yang dicadangkan oleh pihak Presiden Parti yang berkelayakan. Begitu juga M40, B40 ni ramai yang terkesan. Dan mereka ni bukan nak berbelanja, berjoli kata orang, shopping yang bukan. Setidaknya kalau dia nak memulakan hidupan baru, katalah di gerai-gerai nak memerlukan dapur masak, gas dan sebagainya, duit tu nak dibelanjakan, bukannya untuk kata orang bersukaria. Dan juga membeli pakaian, membeli peralatan-peralatan kehidupan. Memanglah kita menyimpan wang itu untuk sara hidup kita. Bukanlah kerana 10,000 tu dia keluar dalam masa berperingkat-peringkat tu, boleh akhirnya bila mereka bekerja balik, bukan KSP ditambah balik. Tak mengurang pun. Taklah kata 10K tu, 10,000 tu yang kita pohon tu, akhirnya tak ada lagi. Dia tetap boleh menabung ataupun menjaga balik. Sebab ada kerajaan walaupun orang tak ada pendapat tetap, dia pun boleh juga menabung dalam KWS. Ini duit mereka. Bukan duit orang lain. Jadi saya rasa kena pertimbangkan benda ni. Saya setuju amat sangatlah supaya caruman KWS ini boleh dikeluarkan. Kalau tak boleh keluarkan sekaligus kata orang, ataupun serta-merta peringkat-peringkat, akhirnya mereka dapat menyara kehidupan keluarga mereka. Saudara, bila saya tanya itu sampai terbatuk calon kita ni. Baik saudara, ini soalan cukup mas. Setiap calon pasti akan saya tanya. Pertama, apakah setelah anda bergelar sebagai wakil rakyat, anda hanya untuk servis 1-2 tahun, lepas itu lebur? Bila telefon tak ada, telefon berkarat, telefon masuk air, lepas itu ada jadi masalah-masalah, maka yang datang tu pembantu, pengawal, dan masuk tahun ketiga terus ke laut, rakyat dihampakan. Itu pertama. Yang kedua, saya mahu saudara berjanji bahawa saudara tidak akan mengkhianati setiap undi yang diberi, dan juga saudara tidak akan melakukan diskriminasi. Kalau mereka sokong ke tak sokong ke, rakyat itu saudara, bila saudara diangkat sebagai wakil rakyat, artinya saudara mewakili keseluruhan rakyat di Kota Iskandar. Jangan pula ada diskriminasi, orang ni orang PAS, orang ni orang PBN, orang ni orang keadilan. Tak boleh begitu. Jadi wakil rakyat pandang kepada semua. Tetapi perjuangan rakyat mesti diteruskan, dan Wabi berjanji tidak akan menjadi ahli yang berhormat kayangan. Anda akan menjadi ahli yang berkhidmat, yang sentiasa berkhidmat untuk rakyat. Masa anda adalah untuk rakyat. Jadi saudara lahir daripada perkampungan yang sukar. Saya terkesan bila saudara mengatakan saudara dulu tak ada api, tak ada apa, tak ada air, kemudian jalan raya pun susah, pergi sekolah pun sekolah tak ada makmal. Saya dapat melihat bagaimana saudara melalui penderitaan hidup yang begitu panjang. Akhirnya saudara diberi kepercayaan untuk memimpin di kawasan ini. Apakah saudara akan membiarkan rakyat di sini terus berada dalam kehidupan yang sebegitu, terutamanya masyarakat nelayan? Saudara kena ingat, 2,000 saudara kata tadi nelayan. 2,000 nelayan, ini nelayan pantai, bukan nelayan laut dalam. Mereka memerlukan subsidi untuk enjin, mereka memerlukan subsidi untuk pukat, mereka memerlukan subsidi untuk minyak, dan paling penting adalah masalah peraih. Ayahanda saudara pernah menjadi peraih ikan di Pasar Borong. Apakah akan pemborong? Apakah akan dibiarkan lintah-lintah darat ini yang menyedut kehidupan rakyat untuk kekayaan mereka? Saudara bila dia berjuang sebagai wakil rakyat, mesti memperjuangkan suara rakyat. Jadi saya minta saudara berjanji dalam live saya ini, kerana saya juga berkata, lewat selepas kalau saudara menang, apa 5-6 bulan nanti, saya akan datang meninjau sini. Lomat saudara saya kenakan. Sila saudara jantikan. Alhamdulillah. Saya syukur kepada Allah SWT. Saya dilahirkan daripada keluarga yang memulai susah dan mempunyai pendidikan agama yang tinggi. Saya memegang daripada nasihat ayah saya, Haji Mat Khalid, yang dia merupakan Ketua Cawangan, bersahabat baik dengan Allahyarham Datuk Muhammad Ahmad.
Dan saya juga apabila dilantik sebagai ketua kampung, saya atas satu Tan Sri Muhammad Ahmad, ketua bahagian ketika ahli paling pulai, menghadap Duli Yang Mulia Sultan Iskandar ketika Sultan. Dan apa titah tuanku pada saya ketika itu ada 3. Pertama, saya kena menghormati orang tua. Sebab usia saya ketika itu baru 26 tahun. Kedua, saya sebagai ketua kampung, bagaimana yang ditanya tadi, saya tak boleh membezakan fahaman politik. Ini servis yang saya kena buat. Ini titah dunia manusia almarhum tuanku dulu. Dan saya kena campur. Tak mau dikategorikan tadi. Ini orang ketika itu kita 46 dia. Lepas tu masa 46 tengah kuat masa saya jadi ketua kampung dan ketua pemuda masa itu. Kita tak boleh membezakan fahaman politik. Tolong orang yang susah, kita kena bantu. Yang ketiga, menjaga seluruh masyarakat yang asli, orang nelayan dan orang yang ada di kota masa itu di Kelang Patah dia panggil. Jadi sudah tentu janji saya, oleh kerana saya datang daripada keluarga yang nelayan, sudah tentu saya memahami nasib nelayan, pembelaan nelayan. Apatah lagi kawasan kita kawasan sempit. Nelayan pantai, bukan nelayan yang ada laut dalam yang punya pendapatan tinggi. Turun pagi pukul 5 pagi, 6 pagi, pukul 11 dah balik. Kadang-kadang dapat pendapatan RM50. Kadang terus tak berjual orang kampung juga. Istilah orang kampung lah saya guna sebab yang dengar mungkin ada orang nelayan. Sampaikan minyak sendiri tak tertanggung. Jadi pembelaan saya peringkat awal ni, saya cuba melesenkan balik nelayan tak ada lesen. Kemudian kita ni begitu hampir sekali dengan sepadan Singapura. Di Marine Singapura selalu kacau ganggu. Bila nelayan kita laut dalam ni, alur ni dalam ni, dia banyak ke arah Singapura. Jadi dia mengikut arus jaring ke, memang hanyut ke kawasan Singapura, tapi bukan kita mendarat. Ini pembelaan saya supaya mereka ada lesen dan mereka boleh dapat saran hidup. Saran hidup dan sebagainya. Dan saya setuju sangat bila kita ada akta lompat parti. Kita tak mau macam istilah orang panggil katak-katak. Mana kita dipilih oleh rakyat, dipilih oleh, katalah Barisan Nasional pilih saya. Akhirnya bila kata tak dapat bentuk kajian, saya loncat ke parti lain untuk kepentingan diri. Sebab saya diajar tidak mementingkan diri. Kalau kata saya nak mementingkan diri, macam tadi dia kata, ni masa saya jadi ketua kampung ahli majlis, kita pilih Abu UMNO je. Pasal datang boleh. Bila saya dilantik dalam 2-3 jawatan yang melibatkan rakyat, pelbagai orang saya kita layan dan kita mendengar masalah. Yang lebihnya saya ada pendekatan, saya ada hubungan kait di tingkat daerah, DO dan sebagainya, agensi kerjaan dan pimpinan di peringkat negeri, Menteri Besar dan Exco, dan begitu juga peringkat pusat. Dan saya akan gunakan platform ini supaya dapat membantu rakyat, bukan membantu saya tapi dari kayangan. Bukan dari kayangan. Memang dari kampung nelayan yang susah. Jalan darat pun tak ada. Saya dalam pemuda naik bot. Datuk Patah tu kempen pun masuk, saya susah nak jumpa jalan dengan saya. Jadi asas itulah saya gunakan, maknanya titah Duli almarhum dia mulia dan ayah saya, dan kita dengar nasihat-nasihat orang supaya kita ni servis semampu yang mungkin untuk rakyat. Saya dengar, sebab itu saya katakan apabila calon kita ni bercakap, saya minta anda tolong lihat matanya. Kerana mata itu menggambarkan keikhlasan. Orang berbohong ni saudara, bila saudara bercakap, ini petua ya, kena tengok mata. Kalau bohong, mata dia liar kiri kanan. Dan saya kena ingat saudara, di belakang calon kita ini masih lagi kedai yang untuk dilerung, untuk disewa. Begitulah kehidupan rakyat di Johor saudara. Saya bukan berbohong. Macam saya kata, saya pergi ke Keluang, saya pergi ke Segamat, saya pergi ke Muar. Boleh katakan deretan kedai. Deretan kedai ini banyak untuk disewa. Artinya ekonomi teruk. Baik saudara. Dan akhir sekali saya minta saudara membuat ikrar janji kepada pengundi anda, apa yang anda lakukan, apa yang anda khidmat anda yang lakukan di sini saudara. Sebab betul lah tu saudara Pak Med, dia kata pandak pencerahan yang terbaik dan mantap. Terima kasih. Bukan saya, bukan pencerahan saya, ini pencerahan daripada pandak ini calon ini. Beliau menyatakan apa yang keraguan, kesukaran nelayan kita yang terpaksa berdepan dengan masalah perundangan. Kerana ada nelayan di sini. Kerana di sini dulu nama dia Kelang Patah, saudara. Ini kawasan Kelang Patah. Nelayan ada 2,000, sekarang jadi Kota Iskandar. Broken chain, bukan broken chain, broken bracelet. Baik, saudara, kita minta
Jangan risau saudara, bunyi ngongak-ngongak tu biarkan. Itu memang saya buat live dari kedai. Saya tidak bercakap daripada pejabat dan yang sekreting sebagaimana saya katakan. Ini bersahaja. InsyaAllah besok saya akan pergi pula ke Pontian. Saya akan pergi sebab saya nak tuntut ni. Janji di Tanjung Piai tu hari. Ada orang Melayu katanya, ahli parlimen kata nak bagi buat umrah dan sebagainya. InsyaAllah besok saya nak cari wakil rakyatnya. Kalau jumpa saya nak tanya, dah bagi kau, dah buat ke belum? Ini mereka berjanji, kita kena tuntut. Tiap janji mesti ditepati. Kita tak mahu adanya ahli-ahli politik, pemimpin yang munafik politiknya. Berjanji mereka berbohong, diberi amanah mereka khianati. Dan akhir sekali saya minta saudara Pandak sebagai calon, apakah anda punya yang dikatakan satu janji kepada pengundi anda? Silakan. Saya dah menggariskan Pada pengundi, ya. Saya dah menggariskan beberapa perkara untuk saya jika saya dipilih sebagai wakil rakyat Dewan Pertiwi Iskandar ini mencakupi semua peringkat. Tadi kita cerita banyak pada pembahasan banyak pasal luar bandar, nelayan dan sebagainya. Tetapi dalam ikhtiar Barisan Nasional Pertiwi Iskandar, sekarang Dato' Asni dia mengilhamkan bukan manifesto, ikhtiar. Ikhtiar itu yang usaha yang kita nak buat. Selalu manifesto ni janji manis saya. Ini ikhtiar, ini janji saya. Maknanya kalau di kawasan Tanjung Kupang, kawasan nelayan, kita nak jadikan satu hub perniagaan Tanjung Kupang. Di situlah nelayan boleh berniaga yang cantik, yang tersusun. Kemudian kita ada Youth Hub Pertiwi Iskandar. Ini untuk orang muda. Youth Hub ni untuk orang muda. Maknanya sekarang ni pengundi muda ramai. Tapi mereka tak ada tempat untuk berkumpul, untuk menjalankan perniagaan atau berkursus dan sebagainya. Untuk mereka berbincang tentang masa depan. Kemudian kita di Pekan Bulan Patah ni ada satu klinik kecil yang tak sangat. Kita dah bawa dah YB Menteri Kesihatan, YB KJ, dan ada cahaya di hujung tanduk lah. Hujung terowong. Ini dah kita dah diumumkan oleh YB KJ supaya dinaikkan taraf jadi klinik dan sebagainya. Kemudian kita nak membina pasar awam Taman Nusantara. Ini rupanya tak ada satu pasar pun di kawasan Pertiwi Iskandar. Jadi nelayan boleh pasarkan secara direct, tak jadi orang tengah. Kita nak mengurangkan orang tengah. Kemudian kita nak mewujudkan pusat perniagaan setempat di Tempat Layan Perdana. Ini kawasan yang jauh sikit daripada Kelang Patah. Di situ ada orang elit dan sebagainya, orang Melayu perniagaan. Bukan saja orang Melayu, tapi bangsa lain pun boleh berniaga di setempat di Taman Pelayan Perdana. Kemudian di Taman Universiti juga. Pasarnya tak besar. Pasar ni sebab orang nak beli ikan, nak beli keperluan harian. Jadi mereka nak selesa juga. Ini pun kita akan usahakan untuk naikkan taraf. Kemudian dari segi keagamaan tadi, kita tak menolak. Kita akan menestasikan pemindahan masjid Taman Kelat Emas. Di kawasan ni hampir 20,000 orang penduduk ada. Jadi oleh kerana zaman kita kempen, kita tak boleh pecah tanah sebagainya. Alhamdulillah kita dah usahakan dapat keputusan tersebut. Kemudian membuka lebih banyak peluang kerjaya. Sudah tentu bila kajian tak stabil, investor tak berani nak invest, tak berani nak melabur. Jadi banyak kilang tutup. Ada kilang pun beralih ke negeri yang lain. Maksudnya dekat dengan Singapura, dekat dengan Indonesia. Jadi kita nak wujudkan tarik balik Pulau Kelabur melalui kalau Dato' Asni lah, arkitek pemodenan Johor ni. Dulu kita ada almarhum Sultan Sir Abu Bakar. Bapa pemodenan Johor kita tu. Melayu Johor. Bapa pemodenan Melayu Johor. Nusantara semua kenal. Jadi Dato' Asni tersebut ketika ini. InsyaAllah kita pilih semula kajian sebagai pakar arkitek pemodenan Johor sebab dia engineer, dia faham. Kemudian saya nak golongan orang muda juga. Ini banyak kita pergi. Kadang-kadang nak pergi nak mengadakan perkahwinan kena kursus sampai 100, 200. Jadi kita nak jadikan tajaan dengan saya dengan Yayasan Penyayang dengan Majlis Agama. Kita nak beri peluang kepada 500 orang dan pasangan kahwin pertama. Bukan kedua ya? Bukan kedua. Kedua kita bonding tepi dulu. Jadi yang amat penting yang saya perjuangkan adalah pemilikan rumah sendiri. Golongan B40, golongan muda yang rata-rata kebanyakan di kawasan Pertiwi Iskandar ni banyak rumah-rumah yang mewah, yang mampu tengok, mampu lihat. Jadi bawah kerajaan negeri ni, bawah Dato' Asni, dia ada konsep rumah Mama Johor, rumah transit Johor. Transit ni kita maknanya kita sewa dalam 100 lebih, 200, akhirnya
dia ada mampu, dia boleh beli. Kemudian kita nak beli berpakat juga dengan TPKP, mencadangkan supaya rumah PPRP, rumah PPR wujudkan di kawasan rumah mampu bilik bukan mampu lihat bukan mampu lihat. Rumah mampu bilik. Bukan mampu lihat. Dan dari segi pendidikan tadi saya nyatakan. Supaya luar bandar dia beri perhatian dari segi prasarananya, bangunannya. Ada juga bangunan tak seindah apa yang digambar dengan pemodenan pesat di Kota Iskandar. Jadi itu yang utama. Dan akhirnya memudahkan proses pendidikan dia penyaja. Kadang penyaja lepas Covid ni nak menjaga burger pun payah. Dia tak ada kena angkut. Sebagai pengupasan dijalankan. Kita memang tak boleh salahkan PBT. Sebab dia penguat kuasa undang-undang. Satu kita kena pasti boleh, kita memudahkan. Dan akhirnya ini akhir ke? Ada soalan lagi ke lepas ni? Tak ada dah. Akhirnya saya kepada pengundi. Saya merayu kepada pengundi. Pertama, doakan saya sihat walafiat lah. Doakan kemenangan. InsyaAllah pilihlah saya sebagai wakil rakyat mewakili BN Barisan Nasional N 49 Iskandar. Mudah-mudahan saya dapat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Sebelum ni saya jadi wakil rakyat yang tak macam wakil rakyat rasmi. Ketua kampung, ahli majlis, pengurusi jawatan khas Dun Kota Iskandar dan NGO-NGO yang lain. Saya jadi WDP sekolah menengah, saya jadi penasihat masjid dan surau-surau yang ada di Kota Iskandar. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman ini yang saya ada, ekoran hubungan kait saya rapat dengan kajian negeri dan pusat, mudah-mudahan permasalahan, permohonan, kemakmuran, keselesaan orang di pengundi dan pusat dapat direalisasikan. Jadi kestabilan masa depan amat penting. Kerana kestabilan inilah boleh mewujudkan peluang-peluang perniagaan dan menaikkan ekonomi, dan kita hidup saling menghormati di antara sama lain dan dapat hidup dalam keadaan harmoni. Dan kita harap berilah peluang kepada saya, undilah saya nombor 1 Pandak bin Ahmad N49 Dun Kota Iskandar pada 12 hari bulan 4. Saya doakan pengundi diberi kesihatan yang baik, diberi pemikiran waras, dan pilihlah kerajaan yang betul-betul stabil dan boleh menjamin kestabilan masa depan kita demi anak-anak kita dan cucu kita di masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihlah daku jadi temanmu. Itu janji wakil rakyat, pilihlah dia sebagai teman, bukan sebagai wakil ataupun sebagai orang kayangan. Kita mengharapkan agar setiap calon-calon yang dipilih kali ini benar-benar mempunyai iltizam untuk membela ataupun membangunkan warga bangsa kita. Tapi di Johor ni dia panggil bangsa Johor. Jadi saya mengharapkan agar teman-teman yang berkesempatan dengan saya supaya berkirim salam, like, share dan berpesan-pesanlah. Sebab apa yang dilahirkan oleh saudara Pandak tadi ternyata begitu ikhlas. Pilihlah saya sebagai teman anda, bukan sebagai pemimpin anda, dan teman untuk memperjuangkan kehidupan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Besok saya akan ke Pontian. Malam ini jangan lupa saudara, jam 9.30 malam kita balun secukup-cukupnya apa yang berlaku di Parlimen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan tengah hari.